Welcome back to Apa cerita? Apa cerita? Apa cerita? Apa cerita? Untuk apa cerita? Apa cerita, bro? Selamat datang ke Apa Cerita. Weh, dapat buku satu tu. Jangan cakap benda bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke Apa Cerita Podcast bersama saya Anwar. Saya Izzat. Is Haikal in the house. Yep, Haikal, buat kerja anda. As always, kepada korang yang dengar kita orang dekat Spotify, boleh check out kita orang video version dekat Instagram, TikTok dan YouTube. Tolong subscribe YouTube kita orang, Anwar. Naik tu 3.37. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan boleh check out kita orang untuk versi-versi pendek di Instagram dan TikTok. Cari je Apa Cerita, apaciter.podcast. Yep. Dan kalau korang dekat YouTube nak dengarkan versi audio, nak appreciate kita orang punya audio quality, boleh check out kita orang kat Spotify. Cari je Apa Cerita ? Yes. Oh. Izzat? Dan kepada mana-mana perniagaan di luar sana yang ingin mempromosi perniagaan anda di dalam podcast kami, ya, boleh DM dan email kami di mana-mana social media. Ya, Ataupun betul. email lah, ideabesar@gmail.com. Ya, dan kepada sesiapa yang ingin menjadi guest di dalam podcast kami ini, kamu boleh letakkan kamu punya details dan cerita di Google Form yang kami letakkan di social media kami. Di bio ya bro. Tulis Ya. elok-elok lah bro. Janganlah marah. Sajalah. Jangan kamu anda. Oh anda tulis elok-elok. Terima kasih. Alright. Oh, kita sebab kita punya framing bertiga, maksudnya ada seorang, tapi kalau kita bertiga pun memang macam ni juga framing dia. Tapi hari ni kita ada tetamu lah. Tetamu, aku rasa ini adalah niche yang kita tak explore lagi. Hari ni kita menjemput seorang yang kita boleh panggil sebagai asatizah lah. Nampak tak? Okay. Itu yang aku gunakan. So insya-Allah saya akan behave pada hari Sebab apa ni, tetamu kita ni juga agak lantang, bukan lantang lah. Dia rajin share something dekat, dia banyak berkongsi knowledge dia, ilmu dia dekat social media. Antaranya adalah dekat Twitter. Juga seorang penulis buku. Sekarang ni dia baru menulis buku baru dia. Baru diterbitkan, yang bertajuk buku apa? Allah. Apa tajuk buku ni? Rahmah. Rahmah ni tajuk buku Okey, dijemput saudara Muzuza. Yeah. Framing terus masuk. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat datang ke studio kecil kami. Tak ada kecil. Okey ni. Cantik ni. Sebelum kita pergi lebih lanjut kan, siapa sebenarnya Muzuza ni, ataupun kenapa Muzuza? Apa maksud Muzuza tu? Muhammad. Mungkin. Okey, betul tu. Okey. So first terima kasih sebab jemput. Okay. So Muzuza ni adalah sebenarnya kita apa? Nama panel lah. Tapi dia macam inspired by kita nak ambil suku kata pertama daripada nama. Macam Hamka. Macam tu Dr. lebih Mazhar. kurang. So asas-asalnya nak buat email, lepas tu buat nama kita sendiri tu macam tak cool je. Lepas tu buat ni cerita 15-20 tahun lepas lah. Oh lama dah lah nama Muzuza ni. Lama dah. Kirim muzuza@gmail.com lah. So nama boleh expose ke nama Muhammad lah. Muhammad lah. Muhammad. Zu tu? Zulhusni. Zulhusni. Zaki. Okey. Zaki tu nama bapa lah. Okey, Muzuza itulah sebenarnya. Muhammad Zulhusni Zaki. Okey. Boleh kongsikan sebab dekat buku ni ada tulis BA Quran dan Sunnah. Background study lah kan? Background study. So saya degree dekat UIA. Background Quran Sunnah lah, iaitu Islamic Review Knowledge. Lepas tu sekarang masih sambung dalam bidang sama juga di Uniza, Terengganu lah. Dekat Bidang rumah lah. Dekat rumah lah. Memang asal Terengganu lah. Saya Terengganu lah. Kira Muzuza ni memang background memang agama lah kiranya. Daripada family, daripada kecil lagi. Tak. Family tak ada seorang pun belajar agama. Family semua ke arah engineering dengan bidang kesihatan. Tak ada pak saudara ke mak saudara, memang tak ada. So saya seorang sajalah yang belajar agama setakat ni dalam Memang family. Baru minat ke apa? Daripada kecil? Daripada kecil tu sebenarnya nak jadi doktor, tapi beralih bidang. So lepas tu kita pun habiskan terus daripada situlah kiranya.
kiranya macam terus pursue benda tu lah. Macam mana boleh tiba-tiba rasa macam nak belajar? Sebab bagi saya lah kan, macam budak-budak yang macam nak masuk ke knowledge macam pelajaran agama-agama ni kan, nak belajar pasal apa nama ni? Apa? Quran Sunnah ke apa lagi? Usuluddin ke apa semua tu kan. Mesti kebanyakannya sebab dia orang punya sekolah ke ataupun background history family sendiri ke. Tapi mesti sekolah pun, sekolah agama kan. Kalau tidak sebab kena ambil bahasa Arab kan. Dia asalnya adalah macam ni, cerita dia adalah masa PMR kita orang yang nak jadi doktor, bila dia nak jadi doktor kena ada satu strong subjek tu adalah sains. So saya dapat B Science dalam PMR. So masa tu kita kata macam tak boleh, dan macam nak pursue tu macam susah sikit lah ketika tu. So rasa macam kena tukar bidang, tukar sekolah, which is daripada sekolah SMKA pergi ke Mahat Tafiz. So maybe start dari situ lah. Start dari situ. Faham. Lepas tu terus sambung je bidang tu sampai ke sekarang lah. Lepas sekarang tengah pursue apa pula, master kan. So lepas master, career path lepas ni apa? Nak jadi penceramah, penulis apa masa? Okay, pensyarah. Maybe akan habiskan PhD, lepas tu mungkin nak pergi ke arah akademik lah. Maybe jadi pensyarah lah kot. Pensyarah lah. So sekarang dah nak habis lah. Master macam mana? Master dah nak peringkat akhir insyaAllah. So targetnya akhir tahun ni habis. Lepas tu maybe tahun depan tak tangguh kot, terus sambung PhD lah insyaAllah. Okay, direct lah terus sambung. Sebab Zul pun dia selain daripada banyak berkongsi, dia banyak juga ada apa ni, dapat jemputan, memberi ceramah apa semua kan. Okay, kita go kepada kita punya topik lah. Tajuk dia adalah Rahmah. Apa buku ni tentang apa sebenarnya? Okay, buku ni sebenarnya dekat dengan abang punya buku. Okay, sebab Narsisis. Dalam saya punya penghargaan tu pun ada nama abang. Ada. Serius lah? Ada. Aku tak tahu. Ada. So sebab dia bagi kredit kepada ni lah. Sebabnya masa tengah proses saya tulis tu, masa PBKL, ingat masa tu ada discussion panjang sikit pasal the thin line, garis halus. Apa beza antara orang yang narsistik dengan orang yang kita nak sayang diri sendiri ni, apa beza dia kan. So saya baca banyak paper juga. So tanya kat abang juga. Lepas tu tanya 2-3 orang lagi yang bidang psikologi. Sebab kita tak nak lah, maknanya kita anggap bahawa agama ni dia beza dengan psikologi. Sebenarnya dia sama je. Cuma kita pandai nak kena differentiate dari segi sudut akademik lah. Betul. So buku ni basically pasal terma-terma, macam contoh terma orang putih kan, productivity dan sebagainya. Banyak terma-terma tu yang mana sebenarnya dah ada pun dalam agama kita. Cuma dia tak diterjemahkan dengan baik. So antaranya adalah self-love. Orang selalu cakap self-love healing, tapi sebenarnya ada tak dalam agama kita benda tu? Ada tak? So saya cuba explore, buat research kan. Ni antara kita kata penulisan yang agak effort sikit lah. So kena gali banyak benda, kena belajar banyak benda pasal psikologi, buka balik kitab-kitab tafsir. So akhirnya dapatlah. Itu sebenarnya agama dah ajar self-love dengan cara yang paling optimum. Tak adalah sampai kurang sangat, tak adalah sampai lebih sangat, sampai ke tahap orang lain punya kepentingan kita tinggal pasal kita seorang. Tak, itu bukan apa yang agama ajar lah. And dalam masa sama juga, bukanlah sampai ke tahap kita selalu dengar kalau agama ni bagi lebih kat orang kan, sampai tinggal diri kita. Itu tak betul juga. So ada titik-titik ayat-ayat yang kita ambil untuk kumpulan topik ni yang cakap bahawa kita punya self-acceptance tu, penerimaan diri sendiri, dengan kita punya sayang kat diri sendiri tu kena balance lah. Macam tu. So umumnya pasal tu. Okay, dia dah nampak topik dia kan. So kita nak sembang tentang tu juga sebab memandangkan Zul dia punya background adalah Quran dan Sunnah. So bila Zul cakap tentang kita kena balance dan seimbang dalam mementingkan orang lain, juga kena mementingkan diri sendiri. Sebab dalam konteks kita selalu macam kena, kita apa ni, dalam budaya kita selalu macam cakap buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sesekali. Dalam konteks agama ataupun dalam konteks self-love, adakah benda tu boleh diguna pakai? Ya, sebenarnya
perkataan orang dulu kan, buat baik berpada-pada tu, dia sebenarnya kena dengan bukan maksud kita buat baik tu ada limit dia, bukan. Tapi maksudnya adalah buat baik tu pada tempat yang betul. Sebab dalam agama, even sangka baik pun, bukan semua tempat kita kena sangka baik. Sebab kalau sangka baik pada tempat yang salah, itu adalah akhlak yang buruk sebenarnya. Apa contoh bersangka baik pada tempat yang salah? Okey, contoh. Benda tu dah terang benderang salah. Tapi kita still bagi anggapan, oh mungkin dia ni ada sebab ni kot. Faham. Jadi sebenarnya kita sangka baik ni sebab dekat orang tu. Tapi dekat tempat yang salah, dia jadi akhlak yang buruk sebenarnya. Tapi macam mana kita nak differentiate kadang-kadang sebab kita nak cuba bersangka baik. Walaupun benda tu nampak clear kan. Okey, kita ambil contoh lah. Kan ada dalam Quran kan ada kisah tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Yang Nabi Musa melihat Nabi Khidir bunuh seorang kanak-kanak contohnya kan. Ada dalam Quran kan. Dan surah Al-Kahfi tak silap. Kemudian dalam situasi tu mungkin kita sebagai manusia biasa kita juga akan bersangka buruk. Tapi bukankah daripada ayat Quran tu mengajar tentang kita juga kena bersangka baik. So macam mana kita nak membezakan tu? Husnuzon lah kiranya. Husnuzon lah. So maybe dekat contoh ayat surah Al-Kahfi tu, dia punya konteks adalah nak bagi tahu bahawa Nabi Musa ni jangan cakap I am the best. Sebab konteks dia bila umat Nabi Musa tanya siapa yang paling banyak ilmu, Nabi Musa kata aku. So Tuhan nak ajar jangan cakap macam tu, walaupun betul, statement tu betul, tapi jangan bongkak. Tuhan nak ajar, Tuhan cakap suruh cari seorang hamba dan dia akan ajar benda yang tak diketahui. So antaranya dia bunuh budak, lepas tu dia rosakkan sampan, lepas tu dia dia buat robohkan rumah kan. Dia tegakkan balik dinding yang nak runtuh. So benda-benda tu macam Nabi Musa cakap, kenapa buat macam ni, kenapa buat macam ni. Akhirnya diterangkan semualah sebab tu. So konteks kat situ adalah kita nak bagi tahu bahawa walaupun kita banyak ilmu, jangan cakap kita the best. Sebab akan ada orang lagi the best lagi daripada kita. Akan ada orang yang lagi hebat daripada kita walaupun satu tangga saja. So itu konteks dia. Ada pun soalan yang abang tanya tadi berkenaan dengan macam mana kita nak differentiatekan berkenaan dengan benda ni betul dengan kita nak sangka baik, letak sangka baik tu senang je. Thin line dia ataupun garis lurus dia adalah tengok kepada hukum hakam agama. Sebagai contoh tak ada sentuh siapa-siapa. Contoh, orang tu buat kesalahan seksual sebagai contoh. Pakai kopiah, pakai serban. Okay. Walaupun kita kata pakai kopiah serban, dia dah terbukti tersalah, kita tak boleh kata dia tak buat kot. Tak boleh. Okey, faham. Sebab apa? Sebab hakim dah letakkan hukuman. So kalau kita letakkan sangka baik kepada dia, tetap juga dikira sebagai benda tak baik juga. Okey, dalam konteks macam tu, macam teringat dekat satu podcast yang di antara Caprice dengan siapa ni? Yusuf. Alamak. Kanda. Kedua. Okey. Sebab dia mention pasal yang Caprice ni sebenarnya kerap bukan menyalahkan, dia membawa isu. So dia nampak macam benda tu nampak memberi kesan kepada memberi image yang buruk kepada orang Islam. Especially ustaz-ustaz yang nampak macam sebab Caprice banyak bongkar kan dia punya dia punya ni macam munafik munafik hunter. Kan kes-kes yang dibawa tu mencerminkan sampai mungkin non-Muslim ataupun orang-orang yang Muslim sendiri mula skeptical kepada orang-orang yang ustaz berkopiah berjubah ni. So dalam konteks tu macam mana kalau kita boleh bagi saya dia sebenarnya benda ni boleh kita didik masyarakat dengan kita ajar masyarakat siapakah ustaz, siapa yang selebriti agama. Okey. Sebab kita ada beza antara orang yang minat agama, orang yang belajar agama dan orang yang mahir agama. Okey. Jadi kalau contohlah kalau ada satu podcast tu cakap pasal benda-benda yang tak baik ni kan. Okey, tengok dulu betul ke dia cakap tu pasal ustaz. Sebab kadang-kadang orang kita ni kita tak tembak siapa-siapa lah. Cuma nak beritahu memang ada fenomena yang cakap hanya dengan tolong orang pakai kopiah dia adalah ustaz. Sebenarnya tak cukup piawaian sebenarnya. So selebriti agama tak boleh nak panggil ustaz. Bukan tak boleh, tak prefer untuk dipanggil ustaz. Tapi macam mana? Yelah, kenapa kita dah campakkan engkau berkopiah figure macam ni, ustaz ni tolong bagi makan
Yelah macam mana Ah. Kita kata okay stop jangan panggil dia ustaz. How? Okay. Dia punya guideline dia macam ni. Ustaz kalau pergi dekat negara Arab lah. Saya tak belajar kat negara Arab. Tapi saya tahu benda ni. Ethics dia adalah ustaz ni adalah seorang yang mana kalau tahap profesor dekat universiti. Okay. So tahap profesor. So dia bukan gelaran kepada orang yang baik. Dia gelaran akademik. Gelaran ilmiah. Okey, faham. So in the meantime maksudnya kita tak adalah nak cakap benda tu kena apply kat Malaysia sebab Malaysia ni orang ajar mengaji dekat kampung pun panggil Betul ustaz. lah. Betul. So tak boleh lah nak buang terus budaya tu kan. Jadi balik kepada asas dia, tengok keilmuan dia. Kalau dia buat benda baik, kita iktiraf awak ni orang baik, akhlak baik, orang soleh. Tapi nak panggil dia ustaz kena ada kelayakan ilmu. So dia ajar apa? Apa kepakaran dia? Okay, dia mengajar, dia dah ada belajar, dia PhD semua. Bam, dia buat video sosial media bagi sedekah semua. Ustaz juga ke? Ya. Sebab ada kelayakan ilmu. Okey, boleh tak jadi ustaz tu dia buat perangai yang tak elok? Boleh jadi. Boleh jadi. Okey, pandangan Muzuzah lah. Mungkinlah benda ni kontroversi. Kalau ada ustaz-ustaz yang mengajar, kan, dia ada ilmu. Tapi dia tak ada first layer tu dia tak lepas lagi, which is tak ada tauliah dekat negeri tu. Apa pandangan Muzuzah? Apa ni? Bagi saya tauliah ni dia perlu sebabnya tujuan tauliah tu dibuat untuk menjaga keabsahan agama tu diajar. Okay. Dan juga kita nak jaga daripada ajaran-ajaran sesat. So kat sini tak ada masalah kot saya sebut terus Contoh macam GISB. Contoh kita nak tahu daripada mana orang tu ada fahaman tu ataupun tak. So melalui tauliah. Melalui tauliah. So kalau kita bagi bebas semua, dia tak boleh. Dia kena ada juga. Kena ada satu tapisan. Yang mana yang buat tapisan tu dia dah ada guideline dia dah. Macam ni minimum untuk ajar sekian-sekian. So itu penting lah. Itu penting sebenarnya. Walaupun kontroversi, yes, tapi itu penting untuk menjaga. Daripada kita bagi luas semua orang, baik kita kecilkan skop untuk jaga keselamatan masyarakat lah sebenarnya. Betul. Satu benda yang menarik kan tentang asatizah yang menulis buku dengan iman lah umumnya kan. Macam salah seorangnya adalah Zul ataupun Muzuzah. Apa yang dia bawakan dituliskan, dia sangat berbeza tau dengan penulisan ataupun ustaz ataupun kita panggil sebagai agamawan yang boleh dipanggil sebagai macam mana nak cakap dia nampak macam Muzuzah dia sendiri cuba untuk integratekan between knowledge psikologi dengan Islam. Yang jarang kita tengok kebanyakan agamawan buat. Sebab ada orang yang macam kadang-kadang dia begitu skeptikal tentang bidang sains, psikologi. Ini ilmu barat. Kita kena anggap Quran dengan sunnah je. Bawa apa Islam tak pernah ajar benda ni. So macam mana apa yang menjadi, sebab benda tu juga yang menjadi penghalang untuk orang awam bila mendengar perkataan-perkataan macam tu, dia terus melarikan diri bila mendengar tentang psikologi. Ini ilmu barat. Ini bukan ilmu Islam. Macam mana pendapat? Dia balik kepada ayat yang ni maybe masuk sikit kepada isu tadabbur dengan tafsir kan. Ayat wahyu pertama kan, Allah Ta'ala sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ni semua orang maklum dia ni. So kalau kita tengok terjemahan tu literal kan, dia cakap bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca apa? Tak disebut baca apa. Subjek tu tak ada. So ulama tafsir cakap Quran tak sebut apa subjek dia sebab kita boleh baca semua benda. Asalkan manfaat. So maknanya ilmu-ilmu apa-apa asalkan dia bermanfaat untuk manusia dan untuk masyarakat, boleh baca, boleh belajar. So kenapa kita nak halang? Itu yang pertama. Yang kedua, bila saya nak tulis buku pasal ni ataupun adalah orang-orang lain nak tulis pasal buku apa-apa saja, dia nak kaitkan sama ada dia orang yang background agama, dia nak kaitkan dengan apa yang dia nak tulis. Dia kena tahu apa bidang yang dia sentuh. Contoh, kalau macam saya sekarang, saya tengah sentuh bidang psikologi. Saya tak ada background psikologi, jadi saya kena tanya orang psikologi. Saya kena study pasal psikologi. Contoh orang tu nak study ataupun nak sentuh pasal politik Islam, dan dia kena tanya orang sains politik. Patah balik kepada kaedah agama juga, iaitu balik kepada ahli dia. Tanya kepada ahli dia. So sebenarnya benda tu asas tu dah ada dalam agama dah. Cuma mungkinlah kita punya agamawan perlu kena jam saja ke situ. Ada satu benda juga yang macam
kita boleh kata macam kita semua percaya bahawa Islam ni adalah bukan sekadar agama, tapi Islam ini adalah panduan hidup. Dan Quran diturunkan, dia menerangkan hampir keseluruhan perkara. Tapi satu perkara juga, Quran dia tidak terlalu khusus dalam menerangkan banyak benda kan. So terutamanya dalam kehidupan. Menjadi masalah bila orang sentiasa memberi tafsiran yang salah terhadap apa yang dimaksudkan Quran. Contohnya macam kita mungkin diperkenalkan dengan kisah-kisah Nabi ni kuat sampai kita lupa bagaimana sosok Nabi yang kuat ini. Bagaimana emosi seorang Nabi yang menjadi kuat. So salah tafsiran tu sebenarnya yang bawa kepada banyak masalah kita hari ini. So macam mana kalau Muzuza boleh explain sedikit, kita nak memahami konteks Quran, memahami Al-Quran ni bukan sekadar membaca, tetapi kita nak memahami konten dia juga. Okey, dia macam ni. Yang pertamanya, Quran ni Tuhan turunkan untuk makhluk dia dekat bumi ni, which is manusia dan juga jin. Okey, antara sebab saya mendorong saya untuk belajar psikologi juga secara halus walaupun tak ada background secara rasmi, sebab kita fikir agama ni turun kepada manusia. So manusia dia kena ada satu keterikatan dia, iaitu psikologi dia kena ada. Sebab kita nak bagi tahu agama ni kepada manusia. So kita kena faham dia tu macam mana. Manusia tu macam mana untuk kita sampaikan. Jadi kena juga melalui satu jambatan ilmu, iaitu psikologi. Which is ada pun dalam Quran. Cuma tak diletakkan secara khusus, okay ini psikologi, tak ada Quran cakap macam tu. So kita kena kaji. So balik kepada soalan tadi, berkenaan dengan masalah masyarakat kita memahami konten agama ni, dia ingat hukum hakam, sirah Nabi, syurga neraka, okay habis. Solat, puasa, zakat, haji, habis. Okay, dia tak faham bahawa punch in punch out pun agama juga dalam kerja. Etika dalam kerja, disiplin pun agama juga. Kan? Tak kebersihan, tak sidai member pun agama juga tu. Kan? Semua agama tu. Jadi sebenarnya patah balik kepada isunya adalah kita faham tak sebenarnya agama tu maksud dia apa. Kalau kita faham maksud agama tu apa, tak ada isu orang tu kuat solat tapi dengan orang scam duit. Tak ada isu macam tu. Jadi sebenarnya patah balik kepada yang pertama adalah kita faham tak agama apa dan Quran tu turun untuk apa. Itu sebenarnya. Macam deep sangat kan, tapi macam tu lah. Tapi dia macam terlalu tak tahulah sama ada benda ni dia terpakai untuk semua golongan masyarakat atau tidak. Faham tak? Sebab kalau aku rasa kalau macam orang-orang yang dah berumur, susah sangat nak dapat. Of course lah. Susah. So mungkin target ni untuklah orang-orang generasi kita lah kot. Sebab tu lah macam aku cakap tadi, kebanyakan orang tua memahami ataupun orang yang berusia lah kan. Nanti orang tua marah pula kan. Orang yang sedikit berusia sebab bila dia membaca Quran, okey, kita dengar ceramah macam, ustaz, apa hukum ni? Apa hukum ni? Memang kita dah biasa nak dengar, nak tahu tentang hukum dengan lebih jelas, fiqah kan. Tapi dalam masa yang sama kita juga nak diisi dengan konten-konten Quran tentang jiwa, tentang perasaan dan sebagainya. So ini adalah ruang yang banyak, yang sangat kosong, bukan sangat kosong, yang jarang diisi oleh agamawan. Sebab susah kan, sebab dia solusi orang kalau macam cakap pasal depression ke apa semua tu kan, semua orang akan cakap, alamak kau ni pergi solat lah, pergi baca dia faham tu lah. Susah sikit nak fight lah benda sebenarnya tu. Kalau kita baca betul-betul kisah para Nabi ni kan, kisah-kisah dalam Quran, orang-orang yang disebut dalam Quran, kita akan faham bahawa solusi tu tak tepat sebenarnya. Bukan tak tepat secara penuh, sebab ada juga ayat yang mana Tuhan cakap, ingat Tuhan, nanti kau akan tenang. Tapi dari segi sudut lain, bila Maryam cakap dia nak matilah, dia rasa aku harap aku mati lah, patutnya tak ada orang ingat aku ni, sebab aku berat sangat beban ni, lahirkan Nabi Isa tanpa ayah, kemudian kena cemuh dengan orang. Dia rasa tak tahan, so dia kata patutnya aku mati je lah. Okay. So malaikat datang, malaikat tak cakap zikir Allah, dia tak macam tu, dia kata jangan sedih, nanti pertolongan Allah akan datang. So dia ajar macam tu, lepas tu dia ajar cara kita nak self care. Lepas daripada ayat tu datang, suruh jangan bersedih, dia suruh makan, dia suruh minum, suruh jaga diri supaya kita punya well-being tu terjaga. So tak semudah kita nak cakap bila ni kita punya target audience sekarang kan, orang muda yang mana banyak conquer social media ni kan, kita duk marah kat dia orang.
Sebab apa buat video menangis depan kamera? Sebab apa buat macam ni create issue macam ni dekat TikTok, dekat X, dekat Instagram. Tapi kita tak tahu kenapa dia buat tu. Which is sebenarnya kalau kita pergi kat dalam, dia pun nak agama juga sebenarnya. Dia pun nak kebaikan juga. Tapi dia tak tahu cara tu je sebenarnya. Itu je. Itulah cara dia untuk self healing lah kiranya, betul tak? So kalau kita bagi tahu sebenarnya, agama pun ada offer jalan dia tapi begini-begini. So insyaAllah boleh selesai. Jangan kita marah dulu daripada kita pergi dulu kan. Menarik tadi. Mungkin kita boleh buat klip lah. Benar. Mariam. Okay. Sebab alam-alam Muzuza dah cakap pasal Maryam yang ada keinginan untuk mati kan. Dalam surah Maryam sendiri ada tak silap terjemahan dia, Maryam rasa nak mati dan hilang sehilang-hilangnya kan. So dalam psikologi kita boleh menganggap itu sebagai sebahagian daripada suicide ideation, keinginan untuk mati. Maryam yang mungkin ditimpa dengan beban dan ujian yang terlalu berat sehingga perasaan dan emosi dia rasa macam dia nak mati dan nak hilang sehilang-hilangnya. So cerita ni jarang digarap untuk orang dengarkan kepada orang awam. So Sebab tabu. ya, sebab tabu. Faham? So bagaimana agama macam Muzuza cakap tadi, agama mengajar tentang self care. Boleh cerita dengan lebih jelas? Contoh ada ayat ni ada dalam surah Maryam tadi. Mitu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Dia cakap patutnya aku tak ada sebelum ni. Maknanya daripada awal aku dah hilang dah. Lepas tu dia kata nak jadi nasian. Nasian ni dilupakan, maksudnya orang tak ingat dia. Patutnya tak ada. Dia ni patutnya hilang daripada dunia ni. Okay, itu benda yang berlaku sekarang, masalah sekarang. Ramai orang rasa macam tu. So daripada sudut macam mana agama ajar kepada kita nak validate orang macam ni, kita nak faham perasaan dia, lepas tu kita nak langkah selepas tu tengok macam mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu. Dia kata suruh makan, lepas tu suruh minum, lepas tu Allah Ta'ala bagi air zam-zam keluar daripada dia punya kaki, lepas tu ada pokok kurma datang. So kita sebut ayat tu dalam buku ni. So macam mana kita nak faham tu? Faham adalah yang pertama, kadang-kadang orang tu dia bukan tak percaya Tuhan. Dia cuma tak ada kekuatan nak pergi ke arah tu. Ada ramai orang yang mana kita cakap kat dia, awak ni kurang solat ni, awak ni kurang zikir. Sebenarnya dia percaya benda tu, tapi nak pergi ke situ dia tak ada kekuatan. Jadi isunya sekarang nak bina kekuatan dalam diri dulu. Okay. So kalau ada kat situ, dia percaya kat Tuhan, dia percaya kat diri dia, yang lain akan bergerak sendiri. Kita cuma letak batu asas. Dan yang menariknya dalam surah Maryam itu, ketika Maryam sedang berhadapan dengan situasi tersebut, ayat Quran seterusnya tidak menyuruh macam kau jangan fikir macam tu. Jangan itu salah. Tapi ayat yang menyantuni itu adalah tentang kena jaga makan, kan? Maksudnya ayat Al-Quran yang ni, verse ni, dia seolah-olah macam memujuk lah. Ya, kan, memujuk. Dia validate, dia tidak menghalang untuk Maryam merasakan perasaan itu. Cuma dia memujuk dengan cara makan dan sebagainya. Satu perkara juga kita kena faham pasal agama ni kan, dia sedih tak salah sebenarnya. Walaupun Quran sebut wala tahzan, itu bukan bermaksud Quran menghalang kesedihan. Emosi tak salah dalam agama ni. Jangan kita cakap bila ada benda yang berlaku, benda buruk kat kita pun menangis malam-malam, kita cakap ni tak redha ni. Macam mana kita boleh cakap nangis tu tak redha? Nabi pun menangis. Nabi Yaqub pun menangis, anak dia hilang. Nabi Yusuf hilang, Nabi Yaqub pun menangis. Nabi Muhammad, anak dia Ibrahim mati masa kecil pun dia pun menangis. So tak semada kita cakap maknanya nangis maknanya awak tak redha ni. Maknanya ni mengadu sikit ni Kak, ni awak datang mengadu masalah kat saya ni, mesti awak tak redha ni, patutnya diam je. Dia tak macam tu sebenarnya. Tak semudah itu, tak sesimplistik macam tu kita nak simpulkan perasaan orang ni sebenarnya. Sebab ada banyak benda yang mana kita kena singkap balik dari sudut kita nak cope dengan dunia hari ni. Jadi sebenarnya Al-Quran tu sebab tu yang menariknya tentang kenapa, salah satu sebab kenapa Nabi dilantik daripada kalangan manusia, kerana manusia, Nabi itu manusia, dia ada perasaan, dia ada sifat manusiawi kan. Tapi kita selalu menganggap Nabi ni kuat, Nabi ni hebat, Nabi ni sabar, tapi konteks kesabaran, di sebalik kesabaran, di sebalik kekuatan Nabi tu kita jarang singkap. Sebab yelah, lagi satu sebab Nabi dia ada support yang kuat kan daripada kalangan dia kan. Macam sahabat-sahabat dia lah kan, yang hebat-hebat. Satu benda kan, ni kita pergi pasal Nabi pula kan. Satu benda, kita pernah fikir tak kenapa Tuhan lantik Nabi jadi Nabi umur 40?
Bukan umur 17, bukan umur 18, 20, bukan. Kematangan. 40. So maknanya Nabi dah lalu macam-macam benda ni. So tak proper, ataupun bagi saya tak setuju lah kalau orang cakap anak muda kita ni ada masalah dengan emosi dia. Dia rasa ini tak kena, ini tak kena. Pilihan hidup dia serba tak kena. Kita kata awak tak bagus ni sebab awak punya diri tak kuat, awak punya kebergantungan kat Tuhan tak kuat. Saya rasa tak cukup dengan sekadar kita nafikan terus. Patutnya kita kaji dulu kenapa dia macam tu. So banyak benda orang yang, bukan kita nak kata kita ni cuma ada 2-3 orang sahabat kita yang engage dengan saya. Sebenarnya masalah tu dengan cara kita berdamping dengan dia, cakap ada solusi ni, akhirnya okey. Alhamdulillah. So tapi kalau kita asyik halang dia orang, halang untuk dia ekspresikan dia punya kesedihan tu ataupun dia punya kesusahan, so tak ke manalah dia. Dia akan anggap bahawa orang agama ni sibuk halang orang, sibuk marah orang saja. Tak tahu nak faham orang lain. Itu benda yang stigma yang dihadapi lah sebenarnya. Sebab tu mungkin kita perlu ubah juga kot. Sebab kita selalu nampak agama ni seolah-olah menghukum sahaja. Orang tu buat jahat, menghukum, dia ni dosa, ni haram. Dia di sebalik kita memikirkan kenapa sesuatu tu diharamkan, kenapa benda tu halal, kita sibuk untuk menilai apakah hukuman sepatutnya. Sedangkan menarik sebab bila kita cakap pasal hukum agama kan, hukum agama ni satu ilmu yang saya cadang kepada semua pelajar-pelajar agama lah secara khususnya untuk belajar adalah usul fiqh. Sebab usul fiqh ni dia ajar kita satu metodologi bahawa tak mudah untuk hukum orang. Okey, satu. Yang keduanya, abang sebut pasal haram tadi kan. Yang ni haram, ini haram. Sebenarnya kalau kita tengok, benda tu boleh dijernihkan dengan cara kita tengok Quran. Quran tak sebut semua perkataan haram tu dengan haram. Contoh perkataan zina. Tuhan tak cakap zina adalah haram, tak. La taqrabu zina. Dia kata jangan hampiri zina. Contoh lagi arak, jauhi arak. Fajtanibu. So benda ni bukan baru di-explore. Imam Syafi'i dah cakap, dia kata lafaz-lafaz pengharaman dalam Quran tu, dia bukan sekadar Tuhan cakap haram untuk kamu buat sekian-sekian, tapi Tuhan guna perkataan yang berbeza-beza. Sebab apa tu? Dia faham emosi manusia. Macam nasihat lah. Kau jangan pergi kat sana. Faham. Yelah kan. Bukan macam jangan pergi kat sana, sana bahaya. Beza antara kita cakap perkataan mudah bodoh. Beza kita cakap awak ni belum tahu lagi. Ataupun kita cakap awak ni bodoh ni. Beza. Penerimaan tu beza. Jadi Quran tu dia faham manusia. Dia tahu dah benda ni arak, benda yang dah lama jadi darah daging orang Arab. Orang Arab dah lama dah susah tinggal. Jadi jangan guna haram terus, guna jauhi. Inilah menarik tu sebab betul lah, aku tak pernah fikir ni. Bayangkan macam saya sendiri dah 32 tahun hidup dan membaca Quran apa semua, tapi jarang kita didedahkan dengan konten agama yang begini. Betul lah. Yelah, untuk kita macam orang awam untuk membaca Quran dengan memahami maksud yang mendalam mungkin tak ada kemampuan kan. Jadi sebenarnya sebab tu, contoh benda-benda yang melibatkan hukum hakam, contoh kita nak terangkan hukum kan, kena pandai bermain dengan bahasa dan juga emosi orang. Bukan kita nak manipulate dia, tapi ada cara dia. Quran ajar nak cara flow dia macam ni. Ini tak boleh kata macam ni, kena kata macam ni. Ada semua seninya ada kat dalam tu. Sama macam konteks la tahzan tadi kan, ayat la tahzan tu tadi kan. Boleh cerita dan kongsikan kenapa ayat tersebut diungkapkan la tahzan, jangan menangis. Okey, la tahzan ni dia sebenarnya kalau terjemah literal dia, la adalah tidak lah, tahzan ni bersedih. Okey, kalau baca satu ayat ni kita akan nampak macam ni Quran halang bersedih ke? Bukan. Sebenarnya Quran halang untuk berlama-lamaan dalam sedih. Maksudnya kita boleh sedih, tapi jangan duduk kat situ lama sangat. Sebab kalau duduk kat situ lama, dia akan jadikan diri kita terjejas. Sebagai contoh Nabi Yaqub kan, bila anak dia Nabi Yusuf dah kena buang dalam telaga, lepas tu kena bawa ke Mesir, lepas tu kena penjara lagi siap. Dia tak tahu anak dia duduk kat mana. Lepas tu adik-beradik Nabi Yusuf yang lain nak cari dia dekat Mesir sana. So anak-anak Nabi Yaqub ni, adik-beradik Nabi Yusuf ni, dia cakap ayah macam tu lah, asyik ingat Yusuf je. Tapi dia cakap apa? Nabi Yaqub cakap, sebenarnya aku ni mengadu kat Tuhan apa yang aku rasa sedih, dan kamu tak tahu apa yang aku tahu. So kalau kita tengok perkataan tu, ada dua perkataan yang diguna oleh Nabi Yaqub. Ashku bathi wa huzni. Yang pertama ashku tu mengadu kat Tuhan.
Bathi kesedihan, huzni pun kesedihan. So nak relate dengan tadi kan, Quran kata jangan bersedih. So kita dah faham dah, jangan bersedih terlalu lama, bersedih sekejap tak apa. Bila kita tengok perkataan Nabi Yaqub tu kan, dia guna perkataan yang sama 2 kali. Bathi kesedihan, huzni pun kesedihan. Tapi bila tengok konteks lain, bathi tu maksudnya kesedihan yang sampai orang boleh nampak kat zahir kita. Oh, muka kita nampak sedih. Muka kita nampak sedih. So kita nampak macam bathi tu kesedihan dalaman, kesedihan luaran, huzni tu kesedihan dalaman. So mana Nabi Yaqub dah sampai state yang sangat teruk, sampai anak-anak dia nampak, wah ni tahu ni ayah tengah Macam sedih. murung, nampak murung. Murung. Lepas tu yang menarik lagi ayat tu, Nabi Yaqub sebut ashku, mengadu. Ulama sebut sebab apa Nabi Yaqub tak cerita dekat orang lain kesedihan dia. Walaupun orang tahu dah dia sedih anak hilang ni. Sebabnya kalau kita dalam konteks tu, Nabi Yaqub tak mengadu kepada orang lain sebab kalau disebarkan lagi, dia akan jadi lebih teruk kesedihan tu untuk dia. So maknanya Quran ajar kepada kita cara nak handle kesedihan tu. Bukan sekadar la tahzan, tapi cara nak handle tu macam mana, ada cara dia. Lagi ke? Aku ada topik tapi rasa macam jauh sangat. Okay, psikologi, okay. tapi lebih sains. So Okay. settlekan psikologi dulu kalau ada. Boleh Boleh teruskan. Okay, Dia boleh. jump kepada ni lah, science Ni lah. topik sains lah. I'm man of science. So aku memang pure science lah. Biologi stuff kan. Dan sebagai aku ada berkesempatan untuk berborak dengan orang yang ada study Al-Quran. Okay. Al-Quran diturunkan kepada manusia, bukan kepada bumi. Okay. Betul atau salah? Al-Quran diturunkan kepada manusia yang duduk di bumi. Okey, dia duduk di bumi. Andai kata satu hari nanti, aku pernah dengar ada jawapan dia, tapi aku nak tengok Muzuzah punya idea macam mana. Andai kata satu hari nanti kita pergi ke Marih. Allah. Andai satu hari nanti kita pergi ke Marih. Application of Al-Quran di Marih macam mana? Aplikasi Maksudnya yalah sebab dah dia diturunkan pada manusia di bumi. Manusia pergi ke Marih, Al-Quran. Al-Quran. So maksudnya hukum hakam Al-Quran nanti dekat Marih macam mana? Ataupun ada tak hukum hakam macam merentas sempadan Al-Quran punya hukum? Okay. Sebab tu dia benda-benda contoh kan, macam tadi kita sebut pasal usul fiqh kan. Dia bukan ajar pasal hukum, dia ajar cara kita bina metodologi hukum. So daripada situ juga boleh apply juga kepada Marikh ataupun mana-mana planet pun. So sepadan, beyond sepadan lah. Okay. Sebab tu kita tengok hukum hakam tu dia tak saling kontradikt. Sebab kat sini boleh, kat sini boleh, tapi pakai asas yang sama. Macam tu. Faham. So maksudnya kalau kita pergi ke mana-mana pun Al-Quran tu kita boleh pegang. Boleh pegang, tak ada masalah. Cuma macam mana kita nak adapt Al-Quran tu? Tetap Al-Quran juga, tapi macam mana cara nak adaptkan Quran dengan situasi kita? Ada kaedah dia. Ada tak bahagian ataupun contoh bukti dalam Al-Quran yang tadi jawapan dia tadi yang kau duduk mana pun hukum ni terpakai? Okey. Contoh kalau secara ringkas ni surface dulu. Bacaan Quran tu sendiri. Okey. Quran ada 10 qiraat yang betul. Semua betul. Sebab apa ada 10 ni riwayat beza-beza ni? Sebab lain orang lain lidah dia. Itu paling surface sekali. So maknanya kita duduk kat negara ni boleh baca, yang ni pun boleh baca juga. Okey, itu paling simple. Dari segi sudut hukum hakam, tengok macam mana aplikasi hukum kita untuk orang yang berpuasa dengan orang yang banyak puasa jam dia banyak dengan kita kat Malaysia. Masih boleh pakai, masih boleh itu juga. Apa ni terbit matahari. Betul. Okey. Contoh orang yang negara yang dekat Norway ataupun mana-mana kan, dia puasa dekat 20 jam or something like that lah. Beza dengan kita 12 jam contoh. Macam mana boleh jadi Quran yang sama tapi tetap boleh pakai juga hukum sebab tu? Sebab kan terbenam matahari boleh buka puasa. Jadi Quran letak batu asas. So kita yang akan adapt daripada situ. So maknanya untuk soalan tadi, pergi ke Marikh ke mana-mana pun boleh pakai hukum yang pakai asas yang sama. Ada satu tempat yang mungkin asas pun tak sempat. Matahari Kau duduk kat matahari Cair terus lah. Dulu masa dekat UAE masa degree tu ada kawan yang dia ambil course lain, dia ambil majoring lain iaitu bidang usul fiqh. Ada soalan tu dalam exam. Tolong terangkan, lecturer tu tanya dalam kelas quiz, dia kata tolong terangkan hukum duduk di planet Marikh. Ada soalan tu. Memang ada. Memang ada. Tapi dia suruh pelajar tu yang elaborate, bagi dalil, elaborate kaedah dia satu-satu. Okay. So dia nak tengok macam mana student tu interact dengan dalil lah, of course. Tapi nak bagi tahu soalan tu ada.
Out of box and critical thinking. And sebenarnya kalau kita pergi dalam lagi, kita ada satu nama fiqh tu, fiqh iftiradi, iaitu fiqh futuristik. Yang mana yang dipelopor oleh mazhab Hanafi lah. Contoh antara benda yang dia bincang yang sekarang ni macam ada bau-bau sikit nak jadi, apa hukum kahwin dengan ikan duyung? Oh yo. Ada. Oh yang style macam kahwin, tapi tu negara So, barat maknanya- lah. yes. Kahwin dengan anjing. Kita macam apa ni fikir macam ni kan? Tapi ada benda tu, ilmu tu ada, fiqh iftiradi, iaitu fiqh futuristik. Benda tu tak jadi, tapi ulama fikir kalau jadi. Oh, dah ready Walaupun ada kritikan, ada ulama yang mazhab kata benda tak jadi, kita tak payah fikir lagi lah. Tapi memang ada benda tu. So benda-benda lain kan, futuristik yang lain, mungkin kita tak fikir tapi memang ada sebenarnya. Ada jawapan yang aku dapat terima pasal kita, macam mana kita nak apply. Since betul lah tadi Al-Quran diturunkan pada manusia yang ada kat bumi pada masa sekarang. Pada manusia lah especially. Lepas tu bila kita pindah mari, macam mana kita nak apply all this hukum kan. Jawapan yang aku pernah terima ialah dia kata macam ni dia suspend the judgement ataupun kita settle untuk selagi mana tak berlaku dan kita tak go beyond untuk mendapatkan hukum tu lagi. Selagi mana kita tak sampai mari lagi, hukum tu tak apalah. Kita sampai mari dulu kita bincangkan benda tu. So suspend the judgement. Betul. Okay, tak apa. Itu maksudnya dia lari from discussion lah. Bukan. Sebab dia, parameter dia tak banyak. Parameter dia tak banyak. Macam mana dia nak buat judgement dia? Macam tadi lah, macam tadi ada yang kita cakap, ada ulama daripada mazhab Hanafi yang fikir pasal futuristik. Ada ulama yang cakap macam tu lah. Dia kata tak sampai lagi situ, so tak fikir lagi. Ada yang cakap macam tu. Memang ada, kritikan tu memang ada. Aku nak tengok macam mana Muzuzah punya pemikiran lah. Jawapan. Macam tu. Tapi kau tengok dia strong Ya, lah. aku sorry, saya memang background science, so psikologi. It's okay. Tak ada masalah pun. Dan berkesempatan untuk tanya orang yang study Al-Quran. How I want to read Quran and science. Background apa saya tak tahu. So, Marketing. actually saya suka sebab contoh antara orang yang saya selalu bincang benda-benda pasal agama and science adalah Dr. Zamir sebenarnya. Sebab memang strong hari tu macam ada pernah bincang dengan dia pasal Bukailism, which is science dengan Quran. Sebab sains dengan Quran ni ada perdebatan besar sebenarnya. So, macam Quran cakap macam ni kan, lepas tu dia align dengan teori sains. Padahal teori sains boleh berubah-ubah. Macam mana tu kita nak buat tu? So tu bincangan dia. So tapi online lah, tak pernah jumpa dengan dia. So harap-harap satu hari nanti jumpa dengan dia. InsyaAllah. Zamir punya jawapan solid. Reason dia strong. Kalau dia tak mampu untuk jawab, dia akan settle untuk cari jalan tengah ataupun kata nanti aku get back. Itu jawapannya mostly. Sebab even dalam sekolah Islam pun ada perbezaan pandangan. Adakah mukjizat sains tu ada sebenarnya? Ataupun macam mana? Kalau ada berapa persen? Adakah mutlak dalam Quran bila sebut macam penciptaan alam ada kaitan dengan sains, ataupun tak ada langsung ke, ataupun ada separuh-separuh, tak tahu. So ada perbincangan panjang. So menarik lah kalau kita bahas. Sebenarnya Quran ni banyak benda lagi nak kena ni kan. Macam tu lah. Itu mendatangkan kepada soalan yang seterusnya. Salah satu mukjizat yang dia anggap sebagai paling power untuk Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Mungkin orang macam Quran lah kitab je. Orang selalu membayangkan macam super power. Nabi Musa dia boleh belahkan laut, tukarkan tongkat kepada ular dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad memang ada mukjizat yang lain, tapi yang paling terhebat adalah Quran. Kenapa Quran itu sendiri mukjizat yang terhebat? Jawapan dia sangat-sangat amazing sebab ada ulama pernah bincang benda ni. Nabi-nabi ni kan, Nabi Idris boleh dikatakan antara orang yang paling awal menulis dengan pen. Nabi Idris. Kita ada Nabi Daud dengan macam-macam bendanya. Nabi Sulaiman boleh cakap dengan haiwan, macam-macam benda. Tapi tiba-tiba Nabi Muhammad Quran salah satunya lah. Walaupun Nabi boleh belah bulan dan sebagainya. So kenapa? Ada ulama bincang benda ni, tapi jawapan dia sangat-sangat kita boleh buat kita termenung sikit lah. Iaitu benda-benda yang melibatkan, macam contoh kita boleh nampak dia bawa kesan masa tu. Contoh belah laut, nanti laut akan bertakuk balik. So orang masa tu akan tengok. So sebab apa Quran ni jadi mukjizat untuk Nabi Muhammad? Sebab zaman dia lama sampai ke akhir zaman. So bila nak lama, kena ada satu sculpture ataupun kita kata kitab suci yang boleh guide semua. Sebab tu Quran jadi mukjizat. Dia bukan api, dia bukan boleh terbalikkan planet, bukan. So dia Quran. Sebab Quran tu adalah yang untuk longevity yang paling lama sekali.
Macam tu. Dan membukukan Al-Quran ialah membukukan mujizat, Al-Quran tu sendiri adalah memfizikalkan mujizat. okey, itu perbahasan teologi sebenarnya. Tapi secara ringkas kita sebut yang kita baca pada hari ini adalah tulisan Al-Quran. Okey. Ah. Tu ayat-ayat tu. Ayat-ayat tu. Okey, ayat-ayat tu lah mujizat. Yes. Okey, faham. Betul. Tapi bukukan tu fizikal kan dia. Fizikal kan dia. Sebab kita ada, kalau pergi study dalam, kita akan ada mujizat ayat. Sebab apa ayat ni sebelum ayat ni, semua ada, semua ada. Semua ada. Asal apa ni? Banyak Apa ni asbabun nuzul Dipanggil ilmu munasabah. Oh. Contoh paling ringkas paling ringkas. Sebab apa ayat pada surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas kalau gabung ada 11 ayat. Kenapa? Oh, rupanya kalau tengok balik kena dengan situasi Nabi. Masa tu Nabi kena sihir dengan orang Yahudi nama dia Labid. Dia letakkan 11 jenis benang dekat patung untuk dia sihir kat Nabi. So bila turun 2 surah tu 11 ayat, Nabi baca satu ayat, terlerai satu benang. Oh, I see. Sampai habis. Nabi baca 2 surah tu, semua 11 benang tu tercabut daripada patung tu dan Nabi terlepas daripada sihir tu. So itu antaranya. Ada banyak lagi ayat yang mana kita tengok, kenapa ayat ni duduk kat sini? Kenapa tak macam ni? Sebenarnya semua ada. Dia bukan coincidence. Bukan. Itu yang menariknya sebab kalau kita betul-betul bersembang dengan orang yang belajar Quran kan, macam aku sendiri aku sembang dengan Faiz Faiz dengan Imran. Dia banyak kongsikan fun fact pasal Quran. Yang kita salah satunya dia cerita tentang contoh susunan Al-Quran ni Dr. Azrul Dr. Azhar. Sebab susunan ayat Quran tu bukannya Nabi yang tentukan kan, tapi sahabat. Tapi ada berdasarkan hujahan-hujahan tertentu lah. Yang menentukan surah mana dulu, surah kemudian, lepas tu juzuk mana. So segala juzuk satu juzuk kita baca, kita ingatkan itu adalah mujizat. Tapi sebenarnya itu semua ditentukan oleh sahabat. Tapi ada dalil dia, ada alasan dia. Juzuk tu apa? Oh, tanya. Okey, sebelum kita pergi jauh, yang pertama yang tentukan nombor-nombor ayat itu adalah sahabat. Ada riwayat berbeza. Sebab tu kita jumpa ada orang cakap 66666 kan. Nombor ayat tu, jumlah ayat Quran. Okay. Ada orang cakap macam tu. Kita punya pakai 6236. Ada yang cakap 6106. Itu sebab perbezaan pandangan. Sebab Nabi tak ada cakap secara fix. Okay, yang 60,000. 6,000 ayat Quran. 6,236. Itu yang kita pakai lah mazhab kita. Okay, so dari segi sudut susunan surah, Nabi ada sebut dalam hadis. Okay, so sekarang ni juzuk apa? Juzuk ni sebenarnya datang selepas zaman Nabi. Okay, pada zaman Nabi mula-mula tu hanya ada 4 juzuk. Bukan Quran tu tak cukup, tapi semua ayat ni dia bagi kepada 4. Bagi kepada 4. Okay. Lepas tu pergi lagi kepada zaman sahabat Nabi, zaman tabi'in, dia bagi sampai kepada kita hari ni 30. Asal-asalnya ada zaman tu 27 je sebab dia nak khatamkan dalam 27 malam Quran. So sampai datang lagi sampainya akhirnya kita nak buat orang masyarakat ni khatam dalam masa sebulan. So maknanya kita buat 30 juzuk. So juzuk adalah sejumlah perkataan. Dia dah kira, kalau kita kira tu daripada awal juzuk sampai akhir juzuk, kita akan dapat lebih kurang ratio perkataan dia, bilangan perkataan. Sebab apa buat macam tu? Sebab kita nak memudahkan orang nak hafal. Satu ratio range per juzuk punya perkataan ialah okey, dia kalau nak kira macam tu mungkin kita kena detail. Cuma kita kira macam ni. Dalam satu juzuk kita ada 8 makrok. Makrok tu apa? Makrok tu bintang tu. Okay, bintang tu dia punya kiraan perkataan dia lebih kurang 250 perkataan. Ratio itulah. Dapat darat dengan 8. So dapat satu juzuk. So sebab tu juzuk dia bukan habis cerita, dia bukan habis kisah apa-apa, tak. Dia cuma untuk memudahkan orang untuk hafal. So aku ingatkan juzuk tu dia means chapter. Chapter bukan surah kan? Surah adalah tema cerita tu. Kemudian ada 30. Kenapa? So sebab tu kadang-kadang juzuk satu ada ayat yang macam Al-Baqarah contohnya. Al-Baqarah sampai juzuk 2 kan? Sampai juzuk 3. Juzuk 3. Dia maksudnya macam bukan Al-Baqarah juzuk 1. Ayat seterusnya dalam juzuk 2. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya. Untuk macam
untuk memudahkan orang nak khatam Quran, dia tahu dekat mana dia punya ni. Lepas tu satu lagi sebab nak memudahkan untuk orang hafal. Lepas tu bulan Ramadan mudah. Satu malam satu juzuk. Betul. Faham. Lepas tu tentang tema surah. Adakah setiap surah dinamakan itu adalah memang Nabi letak ataupun sahabat perbincang, macam mana? Nama surah ada dua jenis. Ada yang Nabi bagi tahu, maknanya jelas nama surah tu macam tu. Ada yang macam ulama ambil daripada hadis Nabi pun ada juga. Ada yang sahabat Nabi sebut nama surah tu macam tu. Ya, pun ada juga. Even ada yang surah yang gabung dua berjadi satu nama pun ada. Antaranya? Antaranya Al-Baqarah dengan Ali Imran. Nama dia Az-Zahrawain. So kalau gabung surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, Mu'awwidhatain. Ada, memang ada lah nama-nama macam tu. Okey. Menarik kan? Gabung-gabung jadi nama lain sebab function dia adalah begitu. Contoh Al-Baqarah dengan Ali Imran untuk pagar rumah. Untuk jaga rumah kan. So Az-Zahrawain means untuk meninding daripada jin masuk. Sebab tu Wan Pendam. Patut dia kena panggil Al-Baqarah. Okey. Memang betul lah. Sebab memang ada hadis lah. Hadis Nabi kata kalau tak nak jin masuk, baca surah Al-Baqarah, bagi malaikat rahmat masuk. Ada hadis lah. Okey, menarik weh. Lepas tu okey lah, ni last lah sebab kita akan buat second episode juga nanti kan. Apa ni, tadi kita dah tahu pasal surah, penentuan surah. Kenapa Quran ni tak ditentukan dengan, tak disusun berdasarkan surah Makiyah dengan surah Madaniyah? Kan lebih senang supaya kita nampak. Kau kena Makiyah apa Madinah, kau kena beritahu. Surah yang diturunkan di Mekah dan surah yang diturunkan di Madinah. Okey. Ada tak surah yang tak diturunkan antara dua tempat ni? Okey, macam ni. Sebenarnya surah Makiyah dengan Madinah ni, Makiyah ni yang pertama, definisi pertama is turun kat Mekah. Tapi definisinya exact yang tepat adalah yang turun sebelum hijrah Nabi. So Madaniyah pula yang turun selepas hijrah Nabi. Okay, so soalan abang dulu, kenapa Quran ni tak bahagikan macam tu? Sebab Quran ni dia bukan buku sejarah. Dia adalah kitab ataupun manual nak suruh orang tu jadi baik. So means tak semestinya benda yang Nabi alami dulu kita kena letak kat depan. Tak semestinya. Nanti Quran tu akan jadi kronologi lah pula. Yes. Sebab tu dalam Quran kisah-kisah Nabi, hanya kisah Nabi Yusuf saja yang ada kronologi daripada awal sampai habis. Yang lain tak ada. Semua terpecah-pecah. Luman dengan anak dia. Luman dengan anak dia pun tak ada sebut yang ni dulu, ni tak ada. Macam Nabi Musa. Kisah yang terakhir dikatakan oleh para ulama adalah kisah dia bertemu dengan Nabi Khidir dekat surah Kahfi. Itu baru tengah Quran. Padahal ada banyak lagi. Kisah dia lahir dekat surah Al-Qasas belakang sana. Okey. So sebab tu Quran tak letak kronologikal, sebab dia bukan kitab sejarah. Dia nak suruh orang jadi baik. Macam ni cara dia. So dia tak nak yang Mekah dulu turun, surah Mekah, surah tak Madinah. Semestinya. Sebab tu kita kata kenapa surah Al-Alaq wahyu pertama kan, patutnya dia duduk depan. Tapi Al-Fatihah dulu. Tak, sebab Fatihah tu trailer Quran. Dia nak bagi tahu semua ayat Quran terkandung dalam tu. Tersilap maksud Al-Fatihah tu juga maksud surah yang diulang kan? Macam tu kan. Dalam Quran dan dalam antara nama lain bagi surah Al-Fatihah adalah Sab'ul Mathani, 7 ayat yang sering diulang-ulang. Yalah, sebab dalam Quran pun dalam solat kita selalu sebut. Macam itulah. Tempat. Okey, berkenaan soalan tadi okey. Ada tak ayat yang mana dia tak turun, maksudnya ulama tak tahu diturun kat mana? Okey. Jawabnya yang tak tahu turun kat mana tu ada, tapi ayat tu mesti turun kat somewhere, cuma tak ada riwayat kuat saja. Tak faham. Okey, contoh. Satu ayat dia mesti turun kat Nabi kan. Okey, so Nabi mesti ada kat satu tempat. Okey. Cuma kita tak tahu riwayat tu ada ke tak dengan ulama. Macam tu. So maksudnya contoh Nabi pergi ke satu tempat di Mekah. Okey, ayat Quran tu ada. Tapi tak kuat riwayat untuk mengatakan itu tempatnya. Itu ada. So sebab tu dalam kitab-kitab tafsir kan, dia ada sebut ayat yang mana kita ada event masa Nabi terima ayat tu, ada yang mana dia tak sebut event apa yang Nabi terima ayat tu. Ada. Contoh macam ada kisah dalam Quran, ada ayat Quran yang dia bagi tahu ayat ni turun sebab Nabi alami sekian-sekian. Ada ayat yang mana dia tak sebut pun sebab tak ada riwayat yang sahih. Memang ada. Tapi setiap kali ayat turun mestilah kita tahu mana keberadaan Nabi. Dan bila beradanya Nabi kat situlah ayat tu turun, sama ada dia turun di Mekah ataupun Madinah kan. Itulah yang cakap tadi. Mungkin tak ada riwayat yang sahih sampai ke situ. Itu yang macam pasal asbabun nuzul. Tak silap Dr. Azrul pernah terang tapi saya lupa. Asbabun nuzul untuk surah Madaniyah lebih banyak daripada Makiyah.
Okay. Kan? Betul kan? Sebab dia ada cerita tapi saya lupa lah. Boleh explain pasal benda tu juga? Rasanya relate juga kan? Dia punya macam ni. Dia surah Makiyah ni ataupun ayat-ayat Makiyah ni, ayat yang turun sebelum hijrah Nabi, dia fokus pasal akidah. Fokus pasal nak tanam akidah dalam umat dulu. Sebab sebelum tu tak ada foundation lagi Sebab kan. kat Mekah banyak berhala. Banyak bahala. Still ramai orang yang syirik lagi. So dekat selepas hijrah Nabi dah ramai orang Islam dah. Akhlak pula. So dia cerita pasal akhlak, hukum hakam. Okey. So sebab tu banyak surah dekat Madaniyah ni dia banyak pasal akhlak, dia banyak pasal hukum hakam. Kita tengok surah-surah yang melibatkan hukum hakam, pasal wasiat dan sebagainya, banyak pasal dekat ayat selepas hijrah. Okay, berkenaan dengan soalan abang tadi, kenapa maknanya asbabun nuzul lebih banyak kat situ? Sebab banyak perawi. Banyak periwayatan, chain of narrator tu kita bersambung. Sebab dah ramai orang Islam. Tu antara sebabnya lah. Dia banyak sebab lagi, tapi nak bagi tahu itu antara main reason sebab orang Islam dah ramai. Sahabat-sahabat Nabi dah ramai ni ambil ilmu dengan Nabi ni. Dah ramai ambil riwayat ni. So sebab tu rantaian perawi tu tak putus. Selepas chronologically Nabi ada kat Mekah, hijrah ke Madinah. Lepas tu ada masa Nabi balik ke Mekah sekejap kan. Lepas tu yang kali kedua balik ke Mekah tu, masa tempoh period, mesti Nabi pernah dapat surah Al-Quran. So dia akan ada Mekah chronologically, kalau ikut nak buat Al-Quran ikut chronological, Mekah Madinah Mekah lah kan. Okay, macam ni. Okay, kalau sebab tu pendapat yang kuat kata bahawa Makkiyah dengan Madaniyah tu dia bukan berkenaan dengan tempat, dia berkenaan dengan masa. So kalau Nabi terima ayat tu dekat Mekah, tapi selepas hijrah tetap dikira Madaniyah juga. Okay. Macam tu. Macam tu. Contoh, Nabi terima ayat tu sebelum hijrah, tapi Nabi ada kat lain, tetap Makkiyah juga. Pre and post hijrah lah. Macam tu. Sebab memang ada lah peristiwa macam tu, memang ada. Sebab yelah tu fikir logik saya, kat mana Nabi ada. Betul. Memang ada peristiwa macam tu. Sebab tu ada yang macam ni kenapa Nabi tak ada kat sini ni? Kenapa ayat tu tiba-tiba kan? Kenapa Nabi ada kat Tabuk ni sebab tengah perang Tabuk ni? Kan? Tapi kenapa tiba-tiba ayat ni klasifikasi sebagai Makkiyah dan Madiniyah? Sebab dia ikut pada tempoh masa. Macam tu. Okay, kita dah 57 minit. Soalan yang terakhir. Kali kedua soalan. Kan ada soalan lah? Aku tak ada. Aku rasa this is the segment ataupun episod yang aku banyak receive. Tapi enjoy kan? Paling berat. Inilah rasa macam bila kita dapat konten agama yang betul-betul fresh, yang best. Dia rasa macam wow, rasa macam banyak benda nak tanya dan nak tahu kan. Betul. Dan lagi satu sebab bila bercakap tentang ilmu Al-Quran, kita kena hormat lah. Betul. That's why Betul. Aku tend not to speak out so much lah. Sebab takut salah cakap satu. Sebab ada macam apa yang Zul kongsi tadi tu, ada yang aku dah tahu, tapi aku tak berani nak cakap sebab bukan dalam bidang aku. Takut mungkin salah. So Betul. bila dah ajak dia lalang tu, memang kita tanya lah. Last question apa? Last question. Kita selalu didengarkan tentang Nabi Sulaiman berkahwin dengan Balqis. Kemudian Nabi Yusuf berkahwin dengan Zulaikha. Tapi kalau ikutkan sebenarnya kisah itu adalah kisah-kisah yang tidak sahih kan? Okay, macam ni. Dalam Quran kita ada banyak kisah Nabi kan. Kita ada even nama Balqis sendiri pun tak ada dalam Quran. Even nama Zulaikha sendiri pun tak ada dalam Quran. Ada banyak orang yang mana Tuhan tak namakan dia dalam Quran. Sebab apa? Sebab dia bukan point utama pada cerita tu. Kalau kita tahu pun tak ada manfaat tambahan. Tak ada manfaat tambahan. Okay, kalau tahu itu sajalah. Kecuali ayah Nabi Ibrahim saja disebut nama dia Azar. Itu pun ada function. Sebab nak menafikan orang yang mana kata ikut ajaran Nabi Ibrahim. Tapi bila Quran cakap sama ni dengan fakta dia tak nak ikut juga. So itu antara function dia. Okay, balik kepada soalan tadi, banyak kisah yang kita panggil sebagai Israiliyat. Israiliyat ni adalah riwayat-riwayat Israel yang mana tak sahih. Ada yang kita boleh terima, ada yang tak boleh terima terus. Jap. Apa kau cakap tadi yang sebab kita selalu doa contohnya macam bila kahwin jadikanlah pasangan ini seperti Nabi Yusuf dan Nabi dengan Zulaikha. So maksudnya kalau kau kau buat ni untuk klip TikTok. Bagi tadi aku dah tahu kontroversi. Okay, 1 2 3. Selalu kita dengar waktu wedding orang doa jadikan pasangan ini, pasangan mempelai ini seperti Nabi Yusuf dan Zulaikha. Banyak kali aku dengar. Tapi sebenarnya itu dalam Quran sendiri tak sebut tentang nama Zulaikha. Maka selamatnya kita kata bahawa apa yang tak disebut dalam Quran, apa yang tak disebut oleh Nabi, maka kita tak sebut. Kerana itu tidak ada sumber yang kuat lah. Bukan bid'ah. Maknanya tak ada benda tu tak ada. Tak ada. Tak ada. So doa Nabi Sulaiman jumpa Balqis
So maksudnya Dekat wedding kot. Sepatutnya kita doa dengan apa yang Nabi suruh doa lah. Barakallahu lakumah lah. Tapi macam mana boleh memadai lah. datangnya trend yang berdoa benda tu? Estetik lah bro, estetik. Poetik. Sebab Ya. kita nampak macam cerita Nabi Nabi Yusuf dengan Zulaikha ni macam Sweet. bercinta sebab Zulaikha ni cuba menggoda. Tapi dalam Quran dia tak menamakan wanita. Nama pun tak ada. Nama pun disebut isteri kepada menteri Imratul Aziz. Nama Balqis pun tak ada. Dia sebut Malikatu Sabak, Ratu Negeri Tapi Sabak. dalam terjemahan ada. Terjemahan ada kan kadang-kadang ada certain terjemahan. ada satu terjemahan dia ambil. Kenapa kita kata bahawa tak ada orang pun halang dia ambil? Sebab nama sahaja tidak memberi apa-apa kesan. Boleh jadi mana-mana pun. Boleh. Contoh kalau kita bagi dia Balqis pun tak ada apa-apa kesan pun. Contoh ada nama lain pun, nama dia tu yang masyhur Balqis. Ada nama lain, riwayat lain ada banyak nama lain. Tapi perempuan tu tak dinamakan. Tapi merujuk pada satu perempuan tu. Yeah. Nama dia boleh jadi pelbagai. Nama dia boleh jadi berbagai kerana banyak riwayat. Tapi kita tahu yang memang satu perempuan ni je Al-Quran tunjuk. Faham. Tapi Sebab dalam Quran pun dia tak menunjukkan Nabi Yusuf berkahwin dengan Tak ada. wanita tersebut Tak kan. ada, tidak disebut pun. Macam tu. So maksudnya memang dah. Kalau kita pergi ke situ kan, ada banyak kisah yang mana diromantisasikan lah, diromantiskan kan, tapi tak ada. Sebagai contoh, Nabi tunggu dekat pintu luar rumah. Tak nak kejut Sayyidina Aisyah sebab takut terkejut tidur malam. So Okay. Nabi pun tunggu kat luar. Sebenarnya tak ada. Tak pernah dengar cerita ni? Tu ada kisah dia palsu Oh ya. Dia palsu. Ada benda yang So menarik lagi. maknanya contoh nak bagi tahu Nabi ni romantik lah, tak nak kacau isteri tidur. Tapi sebenarnya tak ada. Okay. Kisah tak ada. Okay. Baru first time dengar. Rasanya ada satu lagi kisah tentang dia perbincangan dan perbahasan pendapat di antara ulama tentang umur Khadijah. Ada yang masyhur yang orang selalu dengar, Nabi ni berkahwin dengan Khadijah ketika Nabi berumur 25, Khadijah berumur 40. Sedangkan dia ada perbahasan Ada pandangan. perbahasan. Tapi itu memang teknikal dan sangat panjang lah kalau kita bahas kat sini. Yang isu satu lagi adalah dengan umur Aisyah lah. Aisyah umur 9. Aisyah. Isteri Okay. Nabi. So itu memang teknikal, kita pergi memang banyak lah benda. So kita kata secara umumnya tengok kepada banyak kacamata. Sebab kalau kita pergi kepada kacamata barat semata-mata, dia akan katalah Nabi ni pedofil dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada penerangan yang sangat panjang. So mungkin secara umum tak ada salah pun sebenarnya. Tak ada salah pun untuk Nabi berkahwin sebegitu. Bukannya kita kata Nabi ni pedofil, jauh sekali. Betul. Bukan. Tapi penerangan panjang lah untuk isu itu. Cuma bila kita terlalu highlight macam Nabi berkahwin dengan Aisyah yang ketika umur ini, tapi sedangkan perbahasan dia pun Panjang. ada panjang. Maksudnya tak tahu lagi betul ke umur tu waktu Nabi kahwin dengan Aisyah sama dengan Khadijah. Sebab salah satu perbahasan yang perbincangan dia, sebab Khadijah kahwin umur 40. Kalau lepas tu dia ada berapa orang anak tak ingat lah. Lepas tu sebab umur 40, kemudian waktu lepas tu untuk mengandung macam mana? So ada perbincangan lah. Memang agak macam tak berapa sesuai ketika itu yang Khadijah ni boleh mengandung. So mungkin umurnya lebih muda. Antara perbahasan ni kan. Ya, betul. Ada banyak benda yang kita kena lihat sudut. So satu perkara tentang sejarah ataupun sirah Nabi ni, dia sama macam hukum juga. Kita tak boleh nak terlalu simplistik. Kalau simplistik, dia akan jadi salah faham yang sangat besar. Plus mungkin tak boleh nak mungkin as a science tak boleh nak apply science moden pada zaman Betul. zaman Khadijah. Mungkin okey katalah kita ambil umur Khadijah itu adalah 40. Mungkin waktu tu dia masih subuh. So zaman sekarang umur 40 kata jangan mengandung semua sebab sekarang dengan career wise sama belajar lagi biologically today's women sangat susah macam Betul. nanti ada risiko ni lah risiko tu. How about pada zaman Nabi dengan hidup lebih sihat semua kan, mungkin dorang lebih subur waktu tu. Mungkin subuh nak bandingkan kesuburan pada zaman tu dengan sekarang berbeza lah bro. Lepas tu satu lagi dengan culture dia bangsa lain, kita budaya. bangsa lain. Betul. Cara dia hidup, pemakanan dan sebagainya, banyak benda lah. Banyak faktor kita nak sebut macam tu. Cuma kita nak mention pasal benda tu, sebenarnya perbincangan pendapat tentang sesuatu sejarah tu sebenarnya ada banyak kalau kita baca.
Dan dia tak terlalu simplistic macam Zul cakap tadi, dan macam oh ni macam ni. So dia ada banyak perbincangan. So yalah, Jangan ambil conclude dengan cara mudah lah. Kena cari orang yang ilmu dia orang ni lah. Seperti contoh hukum muzik, macam tu lah. Ya, aku tadi kan masa Muza sembang-sembang tu kan, aku kadang-kadang terbayang, cuba kalau ada Zamir kat belakang sebelah ni, Dr. Zamir. Oh, kalau sembang tu gaduh-gaduh kan, kita duduk belakang tepi. Tak Tak gaduh, adalah, bincang. maksudnya debat lah. Tak, dia akan jadi macam kita akan menonton je. Menonton. Okey, sembang. Tinggi enggak kan tengok kan. Okey. Tapi tak overwhelm. Tak tahu. Apa dia? Apa? Overwhelm lah dua-dua. Ya, betul. Dia kena ada tone down macam kita. Supaya menarik. sebab kalau topik tu jadi terlalu berat, nanti audiens macam alamak tak faham. Betul, So betul. itu pentingnya kau. Aku no. Apa tak nak? Relax. Taklah, itulah pentingnya sebab kalau benda yang kita orang dah tahu, macam orang kena faham ni. Okey, kau tak faham. Kau say dia macam kau neutralisekan content tu lah untuk make sure audience tu boleh Kau dilute kan. Faham. Lagi? Dah ada lagu ke? Okey. Sejam lebih dah. Sejam 5 minit. Sebenarnya terlalu banyak lah ilmu-ilmu yang dapat. Terutamanya saya. Sebab saya kebanyakannya tapi yang saya paling macam like agak goosebump tu memang masa part yang Muzuza cakap pasal haram tu. Haram tu kan. So saya tak pernah tahu benda tu. So alhamdulillah lah sekarang ni. Terima kasih lah sebab datang dan mungkin spread the awareness dan spread the knowledge lah dekat kami. Terima kasih sebab datang dari jauh. Katanya daripada Terengganu. Flight. Seorang kata untuk apa cerita? Drive. Dengan flight. Datang daripada Terengganu semata untuk apa cerita? Betul atau tidak? Fikir sendiri. Okay. So terima kasih Muzuza sebab datang dari jauh. Kepada sesiapa yang tadi Muzuza ada kongsikan tentang self love dan sebagainya, boleh dapatkan buku yang bertajuk Rahmah. Ni bukannya terbitan Malaysia Madani ya. Dan bukan harga RM5. Bukan harga Rahmah lah. Harga dia buku biasa lah, tapi buku baru dan konten dia sangat. Kata stok tak ada. Susah dapat. Ada kan? Bestseller. Ada lah. Ada tapi dekat website tu kena tengok lah. Tengok time. Kita cuba letak beg kuning. InsyaAllah boleh. Dapatkan buku Rahmah yang ditulis oleh Muzuza, bercerita tentang self love dalam perspektif agama dan Quran lah. So banyak benda yang kita boleh gali dan tahu tentang adakah sebenarnya kita perlu mengutamakan diri sendiri juga dalam ketika kita ingin mengutamakan orang lain. Apakah yang diajarkan dalam agama, apa yang dibawakan dalam Quran dan sebagainya. So boleh dapatkan buku Rahmah yang ditulis oleh Muzuza. Ya, terima kasih. Dan seperti biasa guys, thank you for listening to the episode. We will see you guys in the next episode. Bye bye. Assalamualaikum. Stay safe. Bye bye.